Uh, Berkaitan dengan siasatan kes ni, pihak polis telah mulakan daripada semalam lagi dan kita masih teruskan pada hari ini dan dia mengambil kira satu kes yang agak bukan straightforward lah. Jadi pihak polis pada ketika ini mempunyai keterangan yang agak terhad lah untuk kita melakukan apa-apa tangkapan dalam masa yang terdekat ini. Walau bagaimanapun, pihak polis beri jaminlah kita akan lakukan yang terbaik untuk mengesan mereka yang terlibat dan bawa ke muka pengadilan lah. Jadi ada dua fasa siasatan. Satu berkaitan dengan mencari dan juga mengumpul keterangan fizikal di tempat kejadian lah, sekitar kawasan kejadian. Dan yang kedua adalah melibatkan house to house inquiries dan juga search lah, di mana dalam kawasan ini sendiri ada lebih kurang 18 blok melibatkan 2000, lebih kurang 2400 rumah. Jadi kita telah mulakan semalam sehingga pagi tadi dalam 3 blok house to house inquiries di kawasan ini, dan kita akan teruskan lagi pada malam ini dan hari-hari seterusnya lah. Dalam masa yang sama, kita pun telah menghantar beberapa barang kes yang diperolehi sewaktu bersiasat ke Jabatan Kimia Malaysia untuk memperolehi beberapa maklumat forensik lah. Kita berharap keputusan kita akan perolehi dalam 2-3 hari ini, dan keputusan forensik tu boleh membantu pihak polis untuk mendapatkan detail yang boleh menjurus ke arah mereka yang terbabit. Ini termasuk cap jari DNA suspek juga kan, Datuk? Betul, cap jari DNA, dan kita pun akan mulakan satu proses dipanggil mass DNA screening lah, yang boleh membantu pihak polis dalam mengesan mereka yang terlibat. Jadi Datuk, berkaitan dengan kes Zain ni, ada juga antara ibu bapa yang risau kalau ada kes kuliah berlaku. Mungkin ada nasihat Datuk kepada mereka? Secara umumnya, pihak ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab yang berat lah menjaga kanak-kanak ni dari segi sebarang pengabaian ataupun ditinggalkan bersorangan ataupun didedahkan dalam keadaan yang berbahaya lah. Jadi saya nasihatkan ibu bapa memberi perhatian lah pada anak-anak di mana saja mereka berada, sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, supaya tidak dibiarkan ataupun mereka dalam keadaan yang ditimpa kemalangan. Datuk, kita lihat kes ini menjadi tumpuan seluruh negara dan netizen pun banyak buat komen-komen ada kalanya yang macam very sensitif Datuk. Mungkin ada amaran Datuk kepada mereka, kalau mereka masih berdegil juga, ada tindakan kepada mereka? Saya memohon supaya orang ramai lah tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menggugat siasatan dan juga apa-apa perkara yang tidak pasti kesahihan lah, dan juga boleh menyinggung sensitiviti pihak keluarga lah. Jadi jangan mengeruhkan lagi keadaan, beri kepercayaan pada pihak polis lah, dan ruang untuk pihak polis untuk siasat dan sehingga tertangkap pihak yang terbabit. Baik, terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Dua Timur Tangan untuk detail bersama. Dan itu saja perkembangan dari lokasi. Jadi setakat itu dahulu Jadi sebentar tadi kita telah mendengar sidang atau kenyataan media yang disampaikan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan. Okay. We don't have much to share lah. Dia tak straightforward jadi kita bekerja dalam teraba-raba. It's not straightforward. Jadi we need time lah. Jadi banyak yang orang tanya saya tak boleh jawab sebab tak ada perkembangan. Ada benda yang tak boleh dedahkan lah. Biar polis bekerja, dan ada benda yang tak dapat didedahkan untuk menjaga kerahsiaan siasatan lah. Jadi kita sama-sama berdoa supaya kita dapat mencari mereka yang terbabit dan tangkap dalam masa yang terdekat lah. Datuk. Ya. Kawasan siasatan setakat ini terhad sehingga ataupun akan Luaskan. Kita tumpu di kawasan sekitar ni, tapi kita juga tidak lupa di kawasan yang lain lah. Jadi polis juga mempunyai sistem dan juga cara gerak sendiri
untuk mengesan sekiranya mereka yang terbaik ini bukan daripada kawasan inilah. Jadi kita tengok dari masa ke semasa perkembangan, bagaimana perkembangan inilah. Jadi ada clue Datuk yang suspek ni petunjuk bukan pada kalangan warga sini. Yang tu saya tak dapat komen lah. Itu masih dalam siasatan lagi. Saya tak dapat share sama ada yang kita cari ni daripada kawasan ni ataupun daripada luar. Jadi Datuk minta Datuk share sikit Datuk berkenaan dengan ramai netizen dia mendahului daripada siasatan polis. Dia salah kat appoint pada orang ni sekian. Minta nasihat sikit Datuk. Okey, apa yang berlaku, kita kena berpandukan pada fakta ataupun keterangan yang ada based on kecederaan dan juga apa yang kita jumpa daripada tempat kejadian. Jadi orang ramai yang tidak tahu perkara ini saja sengaja mensensasikan dengan campur aduk perkara-perkara dalam imajinasi mereka yang tidak sesuai dalam keadaan ini. Jadi saya menyuruh ataupun memberi peringatanlah, tindakan boleh diambil sekiranya mereka membuat sebarang fitnah ataupun fakta yang tidak betul, menghuru-harakan persepsi masyarakat. Ya, saya minta beri ruang pada pihak polis untuk jalankan siasatan dan kita akan berkongsi daripada hari ke hari perkembangan kes ni, dan kita pun hendak masyarakat mengetahui apakah perkembangan kes ni dan apakah kesudahan nanti. Kita lihat sama-sama nanti. Datuk, so far macam mana reaksi keluarga ibu bapa tu utamanya? Ada pihak yang bertanya adakah sebarang pendaraan dan sebagainya. Kami dapati tidak ada sebarang pendaraan fizikal ke atas budak ni dan tidak ada tanda-tanda kecederaan yang menunjukkan kanak-kanak ini didera. Jadi pihak keluarga satu keluarga yang normal, yang ada menjaga anak autism dengan begitu baiklah. Jadi saya percaya mereka pasti siapa-siapa dalam keadaan kehilangan anak akan sedih akan perkara ini, dan kita nak siapa-siapa menimpa perkara sebeginilah. Jadi saya minta orang ramai supaya ambil kira lah perasaan keluarga supaya tidak sengaja ataupun mewawarkan perkara-perkara yang tidak betul. Datuk, tadi Jadi mungkin hentikanlah menyalahkan keluarga orang. Ya, hentikanlah menyalahkan keluarga. Biar polis yang buat ni, dan saya beri jaminan kita akan buat yang terbaik dari segi pengumpulan keterangan dan sehingga tertangkapnya mereka yang terlibat ni. Tadi saya ada mention mass dini screening tu termasuklah kumpulan-kumpulan registered sex offender, mereka-mereka yang ada dalam perhatian pihak polis, sama ada lokal ataupun di luar kawasan ini. Semua ni kita akan beri perhatian, dan mereka yang terlibat dalam siasatan ini bukan saja daripada pihak IPD, pihak IPK dan juga Bukit Aman pun ada tim-tim pakar tentu yang bantu dalam ni lah. Dan saya pun dah terupuhkan satu task force yang khas dalam 50 orang yang memberi tumpuan pada kes ini sehingga kita puas hati dari segi siasatan. Datuk, tadi kenapa kanak-kanak yang terakhir jumpa dengan arwah dikatakan nampak di pekarangan tadi tu di tepi sungai tu dibawa ke situ semula, dan soalan kedua, kenapa polis gunakan drone kali ini? Adakah ada sebab-sebab tertentu? Kanak-kanak tu kita nak pastikan apa yang dia kata itu benda yang betul, yang sahih lah. Jadi kita double confirm dengan dia, dengan bawa dia tunjuk dengan sendirinya mana sampai mana dia dah sampai dan sebagainya lah. Dan yang kedua tadi drone ni kita nak mapping kawasan ini untuk melihat ada tak sebarang lorong tikus yang boleh akses ke tempat ini. Mungkin kalau bukan dari kalangan orang di sini, daripada orang luar, kalau ada akses, kita melihatlah, mapping lah actually. Okay? Alright. Okay, kepada pilihan sinar harian mungkin
setakat itu dahulu. Sebentar tadi kita telah melihat sendiri, kita telah mendengar sendiri sidang media yang disampaikan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan. Jadi mungkin kita boleh bawa para pelayar untuk mengikuti ataupun buat tinjauan di sekitar lokasi. Kawasan ni dia ada tempat budak lepak, ada dia buat barbecue. Tetapi siapa yang owner? Ada. Ini khas untuk penduduk kawasan ni. Situ dah ada pagar lah. So, tu sampai situ je lah kira. sampai kat tempat taman tu. Itu taman double story. Ya, dia double story. Rumah double story. Semua all gated. All gated. Tak ada pintu kecil untuk masuk. Tak ada pintu kecil. Tak ada. Pintu kecil dan sebelah sebelah. Tak ada aruk. Pintu kecil daripada sana tak ada. Pintu kecil daripada sana tak ada. Selatan tak ada, utara ni ada. Ada. Untuk masuk kawasan. Tak, lorong tikus. Untuk kawasan ni. Ada satu. Ya, lorong tikus. Tu sana. Ada lah. Pintu kecil. Bukan pintu kecil, lorong tikus. Lorong tikus, pintu kecil tak ada. Dekat dia. Tu ni. Itu dia boleh Cepat turun. Mana tangga ni? Ini tangga dia yang curam. Kopi. Itu apa ni? Tengah hari dalam kurungan.
Itu ada parit yang boleh. Okey. Minta maaf berpelai seharian sebab keadaan hujan dekat Lebat. Ketika ini kami bersama dengan Ketua Polis Selangor, Datuk Seri Norman Khan, dibawa meninjau ke lokasi penemuan mayat Allahyarham Zain Rayyan. Ya. Mungkin visual kurang jelas disebabkan faktor malam semua dengan keadaan hujan sekali. Tempat kotak tu. Belum mesti. Besok baik. Kan kering. So dengan kalinya lampu. Wan, sikit sekali lah satu soalan je. Wan, satu lagi soalan kan, berkenaan dengan media sosial ya. Kat sini sekali lagi saya nak Tuan mungkin boleh war-warkan kepada media sosial yang mana mereka yang keyboard warriors tu yang memberi pressure kepada masyarakat dan kepada ibu bapa arwah adik Zain Rayyan sendiri. Mungkin sedikit kata-kata kepada mereka. Slow down a little bit. Okey, saya mohon pada warga netizen lah supaya tidak tepuk tambah keterangan-keterangan ataupun statement daripada pihak polis untuk mensensasikan kes ni lah. Sebab bila you tepuk tambah benda ni yang faktanya tak betul, dia mendatangkan kegusaran pada semua pihak, terutama ibu bapa lah. Jadi tanggungjawab ibu bapa sangat jelas, walaupun bukan sebab kes ni, memang dalam secara dasarnya perlu menjaga keselamatan anak-anak. Jadi dalam keadaan macam mana pun keselamatan anak-anak tu perlu diutamakan, sama ada mereka di rumah ataupun di luar rumah. Jadi dengan tepuk tambah cerita ni dan mensensasikan cerita ni, dia lagi mendatangkan kegusaran yang tidak munasabah ataupun tidak sewajarnya lah kepada orang ramai lah. Dan beri kepercayaan, beri ruang pada pihak polis untuk berkongsi maklumat dari masa ke semasa dan juga bantu dalam siasatan sehingga kita tangkap pihak yang terbabit. Okey, insyaAllah Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Datuk, do you strongly feel that boleh secepat mana yang sebenarnya boleh tangkap mereka yang buat? Tadi baru saya beritahu, bagi ruang pada pihak polis. Kita working very limited evidence lagi. Sebab saya tengok, tak dapat kongsi apa pun. sebab Datuk saya tengok dengan drone apa semua dan lorong tikus tu, Datuk dah macam ada, Datuk punya dah pasang. Tak ada, kita dah brainstorming untuk figure out semua angle yang perlu kita terokai lah untuk dapatkan clue. So benda tu bukan one way lah ni, many ways lah ni. Jadi kita nak dapat yang boleh menjurus kepada one way. Jadi bila dah dapat baru kita boleh confidently say we are reaching somewhere lah. So selagi itu we need time. Alright, thank you very much. Okay, Datuk. terima kasih. Satu lagi. Selepas kematian pembunuhan Nurin Jazlin kan, so boleh Datuk sifatkan bagaimana, adakah ini, dan satu kata tak mudah lah, sadis, kejam, apa Datuk sifatkan untuk kes ni? Kalau kita compare dengan Nur Jazlin ni, nanti benda ni akan sama macam sentiment case tu lah, yang media membuat liputan yang cukup meluas lah. Apa-apa kejadian jenayah pada anak-anak, satu yang tragis lah, kejam, yang mana orang boleh lakukan ke atas anak-anak yang kecil ni lah, yang tidak wajar. Jadi nanti balik pada tanggungjawab ibu bapa supaya menjaga dan tidak memberi ruang kepada mereka-mereka yang berniat jahat ni untuk mengambil peluang. Apabila ada peluang, di situlah mereka. Kita tak tahu siapa, tapi they are all opportunities. Jadi kami tu daripada portal berita sangat mengucapkan terima kasih lah. Within tak sampai satu hari tu kes ni dapat kita dapat dari segi berita pun dapat jelas isi kes tu.
tahniah daripada kami untuk pasukan Datuk lah. Long way to go, Ya, baru awal lagi. Tapi Ada kita ke? memang nak berkongsi dengan media supaya orang ramai dapat fakta yang betul lah. Thank you so much. Okey. Thank you. Thank you tu Sporting tu. Thank you tu. Terima kasih banyak tu. Tok, dia orang semua berkampung dari tadi tu Dia tengah hari. Ya, you all buat kerja you all. Terima kasih banyak-banyak. TKRM. Itulah pengorbanan media. Sorry awak lah kan. Tok pun terima kasih banyak tu bagi Okey, jadi kepada pelayan sinar harian, sebentar tadi kita telah pergi sendiri ke lokasi penemuan jenazah Allahyarham, yang mana kawasan tersebut turut bersama dengan kita adalah Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, dan sebentar tadi pun telah diperincikan secara lanjut berkaitan perkembangan kes ini. Dan satu ingatan kepada pelayar, kepada netizen-netizen di luar agar segera menghentikan segala spekulasi, biar polis jalankan siasatan yang itu yang sebaiknya. Dan poin yang paling utama sekali, kita berhenti menyalahkan mana pihak, selesaikan ataupun biar polis selesaikan tugas ataupun siasatan jalankan. Jadi mungkin setakat itu dahulu laporan daripada saya bersama rakan setugas, dua rakan setugas saya, Rafiza Jaafar dan Hishamuddin Ayub, melaporkan dari Departemen Damansara Damai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.